Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan ini semakin bertambah barakah, semakin bertambah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita semua. Amin insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi Masjid Bukit Pasir dan barisan ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada Al-Mukarram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian dan sahabat-sahabat syurga yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita luruskan niat dan hati kita. Kita hadir ke dalam rumah Allah SWT pada malam ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Man kanatil akhiratu niyyatah. Barang siapa yang menjadikan Allah dan akhirat sebagai tujuannya, setiap niat, urusannya, perlakuannya, perbuatannya semuanya kerana Allah. Makan minumnya kerana Allah. Dia bekerja dan berniaga kerana Allah. Dia datang majlis ilmu kerana Allah. Dia berkeluarga kerana Allah. Apa saja urusan dia kerana Allah, jama'allahu amrahu. Allah akan himpunkan, selesaikan segala urusan-urusannya. Janji Nabi SAW dengan syarat meletakkan niat hanya kerana Allah SWT. Tidak ada niat yang lain melainkan lillahi ta'ala. Bukan sahaja dalam salat, bukan sahaja ketika kita zikir kita ingat Allah, bukan sahaja ketika kita berpuasa, kita haji, umrah ingat Allah. Bahkan kita nak jadikan seluruh kehidupan kita, kerdipan mata kita, hala nafas kita, denyut nadi kita, seluruh perbuatan pergerakan kita, kita nak buat semuanya kerana Allah SWT. Bila kita buat semuanya kerana Allah, disitulah baru sampai pada maknanya ibadah kepada Allah. Ibadah bukan sahaja hanya pada salat di atas tikar sejadah. Ibadah bukan sahaja hanya pergi bermusafir menunaikan haji dan umrah. Ibadah bukan sahaja hanya sekadar pakai jubah memegang tasbih di tangan saja. Tetapi ibadah ini besar dan luas maknanya. Bila kita mula faham makna ibadah bukan sekadar pada ibadah yang khusus, barulah nanti kita akan mampu jadikan seluruh kehidupan kita ini ibadah. Dan bila semua urusan hidup ini ibadah, maka itulah yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadikan ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'al zahiratin wal batinatin. Ini makna ibadah. Semua perkara, semua perbuatan yang menghimpunkan, semua perbuatan yang menyebabkan Allah suka dan Allah redha, sama ada perbuatan ataupun percakapan, apabila Allah redha dan suka perkara itu, maka dia diangkat menjadi ibadah. Tetapi apabila dia tidak dijadikan niat kerana Allah, farakallahu amrahu, Allah cerai beraikan semua urusannya kerana urusan itu tidak menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu luruskan niat hati kita. Kenapa ustaz luruskan niat dan hati? Kerana nanti semua tatkala kita balik jumpa Allah, kita semua pasti akan balik jumpa Allah. Bila, di mana, ketikanya Allah saja yang tahu. Tapi orang beriman dia faham dan percaya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Semua orang akan balik jumpa Allah. Tapi dalam keadaan kita nak balik jumpa Allah, apa persiapan yang kita nak bawa?
Apa bekal yang kita nak tunjukkan pada Allah? Tidak lain dan tidak bukan, Allah nak kita balik dalam keadaan hati yang sempurna. Allah nak kita balik dalam keadaan hati yang benar-benar sejahtera. Allah nak kita balik dalam keadaan hati yang benar-benar ikhlas semata-mata kerana Dia. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang mana harta, anak penak, kedudukan, pangkat, jawatan, apa saja tak berguna pada hari itu, melainkan melainkan orang-orang yang atallaha biqalbin salim, orang yang bertemu Allah dalam hati yang salim. Suatu ketika Tuan Imam sebutkan tadi, Allahumma antas salam. Ini doa ni nak dapat hati yang salim. Wa minkas salam wa ilaika yaulus salam wa adkhilal jannata darussalam. Hati yang sejahtera sahaja yang akan layak untuk masuk ke dalam Darussalam. Apa tu Darussalam, Ustaz? Itulah syurga Firdaus Allah SWT. Tak kala tuan-tuan puan-puan kita mampu hadir ke dalam taman-taman syurga seperti ini, ketika Nabi menyebut majlis-majlis ilmu, halaqatuz zikr, majlis-majlis zikir seperti ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga. Tuan-tuan puan-puan yang sanggup hadir, yang mampu hadir ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang Allah pilih untuk hadir ke dalam taman syurga. Sebab nak masuk taman syurga ada syarat dia. Nak masuk taman syurga, apatah lagi syurga yang sebenar, ada syaratnya. Syaratnya siapa tuan-tuan? Wasari'u ila maghfirah. Syarat pertama, orang-orang yang layak untuk duduk dalam taman syurga siapa? Yang orang-orang yang sentiasa bersegera dengan keampunan Allah. Mereka bersegera untuk mencari hidayah Allah. Mereka bersegera untuk mencari keampunan Allah. Mereka bersegera untuk mencari cinta Allah SWT. Dan orang yang bersegera mencarinya, Allah akan bukakan jalannya. Allah akan himpunkan segala kebaikan untuk dirinya. Lalu Allah pilih kita semua untuk hadir ke dalam majlis itu. Amin ya Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu kalau pengusi tanya, Ustaz, kenapa stadium-stadium boleh penuh? Kenapa pasar-pasar malam boleh penuh? Tak payah promosi pun boleh penuh, Ustaz. Jangan pelik, jangan sedih, jangan rasa duka cita. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memakbulkan hajat-hajat dunia kepada hamba-hambanya, ketika Allah menyempurnakan hajat-hajat dunia kepada hamba-hambanya, Allah tak pilih siapa pun yang dia nak beri dalam urusan dunia. Sama ada dia beriman ataupun dia kufur kepada Allah. Sama ada dia ikhlas atau dia munafik dengan Allah. Sama ada dia benar-benar Islam ataupun dia ingkar pada Allah. Tatkala mereka minta dunia, Allah berikan pada siapa saja. Tetapi illa yu'tid din, tidak dalam urusan agama. Dalam urusan agama, Allah pilih pada siapa yang dia nak beri. Subhanallah. Allah pilih pada siapa yang dia sayang. Allah pilih pada siapa yang dia cinta, dia berikan faham agama kepada orang itu. Subhanallah. Sebab itu tanda Allah cinta, tanda Allah sayang, tanda Allah dekat, tanda Allah qarib dengan kita. Iza ahabballahu abdan, bila Allah mencintai satu orang hamba, syaghalahu bihi, Allah akan buatkan hatinya sentiasa sibuk untuk berzikrullah. Itu tanda yang pertama. Bila Allah sayang dengan dia, mudah lisan dia nak ucap alhamdulillah, mudah lisan dia nak ucap astaghfirullah, mudah hatinya nak ucap subhanallah. Itu tanda Allah sayang. Ketika kita mampu bertasbih, berzikir begini, bukan bermaksud kita saleh, tak. Bukan bermaksud kita alim, tidak. Bukan kerana kita baik, tidak. Tapi sebab Allah izinkan, sebab Allah sayang kita. Berapa ramai orang dia tak mampu berzikir, dia tak mampu bertasbih, bertahmid, sebab belum tentu dia dalam kasih sayang Allah. Tapi tuan-tuan yang hadir pada malam ini, ucaplah alhamdulillah. Ini salah satu tanda Allah sayang. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, ketika Allah mencintai seorang hamba,
Bila Allah berikan kepadanya kefahaman ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila diberikan orang itu faham agama, diberikan satu orang itu sibuk berzikrullah, ada tanda yang ketiga sesuai dengan bicara kita tentang Isra wal Mi'raj pada malam ini. Tatkala cinta Allah semakin dekat dengan manusia, tatkala kasih sayang Allah semakin hampir dengan hamba-hambanya, tanda yang ketiga Allah sayang hamba itu bila Allah akan berikan ujian padanya. Idza ahabballahu 'abdan, bila Allah sayang, Allah cinta pada dia, ibtalahum, Allah akan uji hidup dia. Subhanallah. Makin berat, makin tinggi, makin hebat ujian yang dilalui dalam perjalanan hidupnya, itu tanda Allah mencintainya. Dan disinilah kupasan pada malam ini bicara kita tentang Isra wal Mi'raj, supaya kita faham Isra wal Mi'raj bukan sekadar hanya cerita tentang perjalanan ajaib. Isra wal Mi'raj bukan cerita tentang sekadar kupasan tentang sirah, di mana, bila dan siapa pelakon-pelakonnya. Tetapi dalam Isra wal Mi'raj, untuk lebih faham lagi cerita yang ajaib, cerita yang ghaib, cerita yang tidak logik di akal ini, tujuan Allah kekalkan kisah ini untuk menguji iman-iman manusia. Lihat dalam Al-Quran, ketika Allah khabarkan kisah-kisah ajaib begini, tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, logik atau tidak? Bagaimana mungkin dalam kurang satu malam, perjalanan daripada Baitullah Mekah Al-Haram sampai ke Baitul Maqdis di Palestin, jaraknya 1294 km, yang sepatutnya perjalanan menaiki unta 1 bulan pergi dan 1 bulan balik. Bagaimana dengan logik akal manusia nak terima bila Nabi sebut Nabi diisrakan daripada Mekah ke Palestin kurang dari 1 malam? Tak logik di akal, tuan-tuan. Betul? Tapi kenapa Allah kekalkan cerita ini? Ada tujuan dia. Bagaimana pula kita lihat di dalam kisah Ashabul Kahfi, ketika Allah berbicara tentang 7 pemuda yang melarikan diri untuk selamatkan iman. Ketika mereka masuk di dalam gua, lalu Allah tidurkan mereka, fadarabna ala adhanihim, Allah tutup telinga mereka, mata mereka, sehingga mereka tidur selama 309 tahun. Mereka bangun dalam keadaan sihat walafiat, tidak berpenyakit. Mereka sihat bangun dengan baiknya. Logik atau tidak manusia tidur 309 tahun bangun dengan sihat? Tak logik dia akan. Bagaimana kisah dalam suratul Kahfi juga, bicara Allah ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk keluar rehlah, berjalan mencari satu orang lelaki yang ajaib, yang diberikan min ladunka rahmah, diberikan ilmu laduni, yakni Nabi Khidir. Dalam perjalanan Nabi di sepanjang sungai Nil, Nabi Musa bertemankan Nabi Yusha' bin Nun. Logik atau tidak, ketika Nabi Yusha' bin Nun membawa bekalan makanan, ikan yang telah dimatikan, telah dijerukkan, apabila Nabi Musa dan Nabi Yusha' sampai ke Majma'al Bahrain, di antara 2 pertemuan laut, tiba-tiba ikan yang tadi dah dijerukkan, dah mati, keluar dari karung, jalan ke padang pasir, masuk dekat laut, hidup kembali. Logik atau tidak, tuan-tuan? Tak logik. Tapi semua kisah-kisah dalam Quran ini, apa tujuan Allah kekalkan? Ahsanul qasas fil Quranil azim. Kisah-kisah terbaik yang Allah rakamkan dalam Quran ini, tujuannya apa? Yang pertama, semua kisah-kisah yang tak masuk di akal ini, tujuan pertama, Allah nak uji iman dan yakin kita kepada Al-Quran. Allah nak uji iman dan yakin kita kepada Allah. Tak kala tuan-tuan dengar kisah Isra Mi'raj, logik tak, tuan-tuan? Tak logik. Tapi tuan-tuan percaya tak? Yakin tak? Macam tak yakin je orang Bukit Pasir. Yakin tak? Subhanallah. Ya, yakin. Kenapa yakin? Bukan pernah tengok pun. Tak, sebab kita yakin dengan keimanan. Kita yakin sebab cerita ini dalam Al-Quran. Kita yakin sebab kisah ini dirakamkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau cerita ni datang dengan cerita yang kosong, tiba-tiba saya datang depan tuan-tuan, tuan-tuan jemaah Masjid Bukit Pasir, sebentar tadi saya baru saja balik daripada kota Mekah menaiki burak. Tuan-tuan percaya tak? Siapalah saya untuk tuan-tuan percaya? Siapalah saya untuk tuan-tuan yakini, betul? Tapi cerita ini datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan Rasulullah. Walaupun cerita ini tak logik di akal, tapi kita yakin sami'na wa ta'na. Sebab apa sahaja yang datang daripada Quran, tuan-tuan, dia adalah cahaya, petunjuk
untuk diri manusia di atas muka bumi Allah. Sebab itu ketika Abu Zar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikan aku satu wasiat wahai Rasulullah. Dengan wasiat ini aku boleh selamat dunia dan akhirat wahai Rasulullah." Abu Zar Al-Ghifar, siapa dia tuan-tuan? Jundub bin Junadah nama asalnya. Seorang pembunuh, seorang pembunuh, seorang yang jahil. Tapi bila dia masuk Islam, Abu Zar seorang periwayat hadis Nabi SAW. Bila dia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, ausini." Ausini apa tuan Haji? Bukan ausini, ausana. Ausini itu bahasa Arab, maksudnya wasiatkan aku. Lalu Nabi berkata apa? "Ya Abu Zar, alaika bitilawatil Quran, fa innahu nuru laka fil ardi wa zukhru laka fis sama." Wahai Abu Zar, kalau kau nak selamat dunia dan akhirat, jaga Al-Quran. Pegang Al-Quran, dekat korib dengan Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya petunjuk untuk dirimu di atas dunia dan bekalan untuk kau bawa balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kisah Isra' Mi'raj kita bangkitkan setiap kali bulan Rejab sepanjang tahun. Setiap tahun bila masuk Rejab je, sibuk semua ustaz-ustaz ceramah Isra' Mi'raj. Sekolah, jabatan, organisasi, masjid, surau. Kenapa tuan-tuan? Bukan sekadar mengenang Isra' Mi'raj, tidak. Tapi nak bawa manusia kepada cerita yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Kita nak bawa balik dengan kisah Isra' Mi'raj ini, kita nak bawa balik manusia semua kepada firman Allah. Faham balik Quran ini. Inilah petunjuk yang paling jelas yang Allah Ta'ala terangkan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu sebuah penjelasan yang terang nyata daripada Tuhan kamu, yang ia menjadi penawar bagi hati-hati kamu, menjadi sumber petunjuk hidayah untuk diri kamu, dan menjadi kasih sayang rahmat daripada Allah untuk diri kamu. Andai kalian beriman dengan Al-Quran, yakin dengannya, itulah yang akan menjadi bekal, menjadi syafaat untuk kalian selamat dunia dan akhirat. Subhanallah. Sebab itu hadirin mati Allah, bila kita bawa kembali kisah Isra' Mi'raj ini, yang Allah rakamkan di dalam dua surah yang berbeza. Kalau orang bertanya, "Ustaz, Isra' ni kat mana surahnya?" Cari surah Al-Isra' ayat yang pertama. Itu tentang Isra' daripada Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan cari dalam surah Isra' tentang peristiwa Mi'raj, tak jumpa. Tuan-tuan kena cari dalam surah An-Najm, atau orang Melayu kita panggil surah An-Najmi. Ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu kisah tentang Mi'raj. Jelas tuan-tuan? Isra' di dalam surah Isra', Mi'raj di dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Cari tuan-tuan, kaji, faham, tadabbur. Ketika Allah berikan Nabi Isra' wal Mi'raj, dia bukan suka-suka. Tapi Isra' wal Mi'raj adalah hadiah daripada Allah untuk manusia terbaik dia. Isra' wal Mi'raj adalah hadiah agung daripada Allah kepada Nabi SAW. Dan Allah tidak akan berikan hadiah kepada mana-mana hamba, melainkan setelah hamba itu melalui proses ujiannya. Sebagaimana kita sebut di awal mukadimah tadi, makin Allah cinta, Allah sayang dengan satu orang hamba, Allah akan uji dia bertubi-tubi. Itu syarat iman. Itu syarat di dalam proses kita untuk balik pada Allah. Makin banyak ujian yang kita lalui, tak kala kita nak berubah, tak kala kita nak hijrah jadi baik, tak kala kita nak tukar diri kita jadi lebih saleh, tak kala kita nak tinggalkan perkara jahil dalam hidup kita, proses yang akan kita lalui adalah ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian sudah merasakan cukup mengatakan aku beriman kepada Allah selagi kalian tidak diuji? Subhanallah. Hadirin mati Allah, tujuan kisah-kisah hebat yang Allah rakam dalam Quran
Salah satunya kisah Isra' wal Mi'raj untuk menguji iman kita. Setelah kita yakin, kita membenarkan kisah ini, naiklah kedudukan kita sebagaimana Allah sebut, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Bila kita dengar ayat-ayat ini mengisahkan cerita yang hebat ini, bertambah-tambah iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bertambah yakin kita dengan firman Allah. Amin ya rabbal alamin. Bertambah kita rasa lazat dengan firman Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ustaz? Kenapa bila kita sebut Isra Mi'raj kena faham tentang Quran? Tuan-tuan, Quran inilah nanti akan menjadi syafaat di dunia ketika kita sakaratul maut, ketika kita dalam alam barzah, dan ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Quranlah yang menjadi syafaat untuk kita. Bukankah Nabi pernah menyebut dalam sebuah sabdaan hadis Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, fahamilah Quran, jagalah Quran, amallah Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembantu untuk dirimu. Subhanallah. Pembantu kepada orang yang bersahabat dengannya. Subhanallah. Dalam sebuah kisah, pentingnya tuan-tuan bila kita membenarkan kisah-kisah dalam Quran. Bukan suka-suka nak dengar Isra Mi'raj tuan-tuan. Berpuluh tahun tuan-tuan kita dah dengar tentang Isra wal Mi'raj, betul? Saya nak tanya, ada tak dengar versi-versi yang lain? Nabi hijrah daripada Baitullah Al-Haram Mekah, ada tak jumpa versi Nabi hijrah ke Afrika? Ada tak? Nabi Isra ke Afrika ada? Tak ada. Ada tak jumpa mana-mana kitab atau buku cerita sirah yang Nabi Isra daripada Mekah, tiba-tiba Nabi pergi ke Hong Kong, China? Tak ada. Ada tak tiba-tiba Nabi pergi ke mana? Pergi ke Yaman? Tak ada. Tapi dalam kisah ini jelas, semua orang tahu Nabi Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin. Jelas. Ada tak orang ada versi cerita yang lain? Ada atau tidak? Mesti tak ada. Semua orang dah maklum, Nabi daripada Baitul Maqdis, Nabi dimi'rajkan langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan melepasi langit ketujuh di Sidratil Muntaha. Ada versi cerita yang lain? Tak ada. Semua orang maklum. Tapi pada malam ini bukan sekadar perjalanan itu yang kita nak kongsikan. Tapi tujuan ahsanul qasas fil Quranil Azim, kisah-kisah hebat yang Allah rakamkan dalam Quran ini, tujuan pertama menguji. Tujuan kedua, apa dia? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditha yuftara. Tujuan kisah ini, apa yang kedua? Tujuannya untuk manusia berfikir dan muhasabah dengan kisah ini. Biar manusia lihat ayat ini, manusia merenung apa makna di sebalik kisah ini. Bukan suka-suka. Ya, Isra wal Mi'raj cerita tentang Nabi SAW. Ya. Tak ada orang lain yang diisrakan, betul? Nabi Adam tak pernah Isra Mi'raj. Nabi Yahya tak pernah Isra Mi'raj. Nabi Musa tak pernah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW sahaja yang Isra Mi'raj. Tapi kenapa kisah ni kekal dalam Quran? Allah nak beritahu hikmah secara umum sebelum kita masuk lebih dalam. Allah nak beritahu setiap manusia akan melalui proses Isra dan Mi'raj. Bukankah ketika kita dilahirkan di atas muka bumi, sehingga kita nak menemui akan ajal kematian kita, bukankah itu sebuah Isra, sebuah perjalanan? Bukankah ia sebuah perjalanan yang akan melalui ujian, musibah, pahit, manis, duka cita, gembira, bahagia, sedih? Bukankah itu perjalanan? Itu maksud Allah dalam Quran. Allah nak suruh kita faham macam mana Nabi melalui proses Isra itu. Kita ambil iktibar macam mana saya nak melalui Isra dalam hidup saya sendiri. Subhanallah. Sebab itu ketika khabar dalam Quran ini, tujuan untuk kita belajar nak meyakini dengan sepenuh keyakinannya. Kerana nanti soalan ini akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Satu hari ketika Nabi SAW menguruskan seorang jenazah sahabat meninggal dunia, lalu Nabi mandikan, Nabi kafankan, Nabi salatkan, Nabi kuburkan. Setelah Nabi kuburkan, sahabat tutup kambus kuburnya. Nabi tak berganjak daripada tempat duduknya, Nabi berada di bahagian kepala jenazah. Di bahagian kepala di tempat kubur sahabat ini. Lalu Nabi memegang satu kayu, Nabi mencari-cari, Nabi melorik-lorik di atas padang pasir. Lalu Nabi terdiam. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Bara' bin Azib tengok Nabi, tiba-tiba Nabi bersabda. Nabi berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin. Nabi nak beritahu sahabat ni mati dalam keadaan mukmin. Subhanallah. Allah telah memperlihatkan kepadaku bagaimana roh-roh orang yang mukmin ini dijemput balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya roh-roh yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar Islamnya kepada Allah, ketika hampir sakaratul maut, nanti malaikat Israel, malaikat maut akan menghampirinya. Kalau roh itu, kalau jasad itu, orang yang bakal mati itu, bakal jenazah itu adalah orang yang baik, malaikat maut akan turun membawa kain kafan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita semua, amin ya Allah. Dan malaikat maut akan membawa wangian-wangian daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat maut akan diri di bahagian kepala bakal jenazah ini. Lalu malaikat maut akan berkata dalam riwayat ini, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa-jiwa yang baik. Akan berbicara begitu. Mudah-mudahan yang disebut tu kita, amin ya Allah. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah pelan-pelan. Ukhruji ila maghfiratum minallahi wa ridwan, keluarlah pelan-pelan menuju keampunan Allah. Keluarlah pelan-pelan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita tengok orang meninggal dunia, 2 tahun lepas bapak saya meninggal dunia, yang kita lihat setelah orang tu meninggal dunia, yang lihat adalah terbujur kaku jasad saja, betul? Lalu kita uruskan, kita bersihkan, kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan. Itu yang kita nampak pada mata zahir kita, betul? Tapi dalam hadis ni Nabi kata, ketika roh yang baik ini dibawa keluar, lalu malaikat Israel akan menyerahkan roh yang baik ini kepada malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan mengambil tugasan ini untuk bawa ke mana roh ini, tuan-tuan? Roh yang baru keluar dari jasad ini akan dibawa ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Bukankah itu Mi'raj? Subhanallah. Bila naik pada langit yang pertama, penjaga langit pertama akan bertanya, man anta, siapa ni? Malaikat rahmat akan berkata, hadza ruhut tayyibah, ni roh yang baik. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, naik roh tu. Kedua, tanya soalan yang siapa? Ni siapa? Hadza ruhut tayyibah. Malaikat rahmat kata, futihat abwabus sama, dibukakan langit kedua, naik lagi roh. Sampai langit ketujuh, dan roh yang baik ini jumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nampak, tuan-tuan, orang meninggal jasadnya saja, betul? Sebenarnya proses ini sedang berlaku sehinggalah kita kuburkan dia nanti. Ketika naik roh ini ke langit pertama, kedua dan jumpa Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melihat roh ini, Allah akan kata apa? Hadza ruhut tayyibah, ini roh yang baik. Faktubuh, masukkan dia. Faktubuh, simpanlah dia. Faktubu fi 'illiyin, masukkan dia ke dalam syurga 'illiyin. Amin ya Rabb. Roh tu akan kembali semula turun daripada langit, masuk kembali ke dalam jasad. Tapi tuan-tuan, janganlah korek kubur, tuan-tuan. Tak jumpa roh ni. Masuk ke dalam roh, dalam jasad kembali. Jasad di mana, ustaz? Wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir sebut, di antara jasad dan kain kafannya, di situlah roh tu akan dimasukkan. Boleh fikir, tuan-tuan? Tak terfikir kita. Hadis ini hadis riwayat Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais Samarkandi. Ketika Bara' bin Azib dengar kisah ini, takjub dia dengar. Rohnya akan balik semula setelah bertemu Allah. Allah sebut nanti akan dimasukkan dalam syurga Iliyin, tapi belum pergi syurga lagi. Selagi belum berlaku kiamat, belum berlaku kemusnahan langit dan bumi, syurga neraka belum ada penghuni lagi. Maka bakal penghuni syurga ini akan disimpankan dulu. Ketika disimpan di alam barzakh, ketika itu malaikat rahmat akan serahkan tugas dia pula kepada siapa? Munkar dan Nakir. Ini proses, tuan-tuan. Saya cerita proses alam barzakh. Kenapa, ustaz? Sebab kita nak faham makna kisah ghaib dalam surah Al-Isra. Ketika nanti balik diserahkan malaikat rahmat, serahkan pada Munkar dan Nakir. Datang Munkar dan Nakir, sebagaimana kita maklum, tuan-tuan ibu ayah, soalan-soalan yang wajib ditanya oleh Munkar Nakir kepada orang-orang yang balik bertemu Allah. Apa soalannya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapan kita apa, Tuhan? Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Ma dinuka, apa agama kamu? Jawapan kita apa, tuan-tuan? Dinal Islam, agama aku Islam. Tuan-tuan jangan hafal jawapan ni. Jangan hafal soalan ni.
Tak boleh jawab pada lisan, dia akan jawab pada hati dan jiwa manusia. Akan ditanya lagi, siapakah nabi kamu, apa kitab kamu, apa kiblat kamu, siapa saudara kamu. Soalan yang kita maklum dari kecil, kita dah belajar, betul? Ketika ditanya, ma taqulu ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah lelaki yang pernah diutuskan kepada kalian, yang memberi peringatan dan nasihat kepada kalian? Roh yang baik akan jawab apa? Wahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh yang baik jawab soalan dengan tenang, sampai semua soalan dijawab dengan baik. Tuan-tuan tahu tak, rupa-rupanya soalan dalam alam barzah bukan sekadar tanya siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa nabi kamu, siapa kamu, siapa saudara kamu. Bukan saja tanya soalan itu, tuan-tuan. Setelah selesai semua soalan ditanya, rupanya ada soalan terakhir yang Nabi sebut. Bila malaikat munkar nakir dengar roh yang baik ini, roh yang mukmin ini berjaya jawab soalan ini, malaikat munkar nakir akan bertanya, wa ma ilmuka, macam mana engkau boleh jawab soalan ni? Subhanallah. Wa ma ilmuka, macam mana kau boleh jawab soalan ni? Tuan-tuan tahu tak apa kita jawab? Mudah-mudahan roh tu roh kita yang baik. Amin ya Allah. Saya suka ulang benda ni, hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini merujuk kepada roh-roh kita semua. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita mampu jawab soalan-soalan ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Amin ya Allah. Tuan-tuan tahu tak ketika munkar nakir bertanya, ma ilmuka, macam mana kau boleh jawab? How can you answering all my question? Ni jawab soalan dia. Macam mana kau boleh jawab semua soalan aku? Tuan-tuan tahu apa kita jawab? Tuan-tuan ikut saya boleh? Tuan-tuan ikut saya Semua sekali ikut sekali. Wallahi qara'tu kitab Allah wa amantu wa saddaqahu. Wahai malaikat, dulu di dunia aku baca Al-Quran, aku beriman dengan Al-Quran, dan aku membenarkan isi di dalam Al-Quran. Malaikat munkar nakir kata, abshir, abshir, bergembiralah, tunggulah syurga untuk kalian. Subhanallah. Sebab itu Isra wal Mi'raj bukan sekadar cerita perjalanan, tapi Allah suruh kita apa? Ibratul liulil albab, berfikir, merenung, faham, muhasabah. Kenapa kisah ini dikekalkan dalam Quran? Allah suruh kita fikir perjalanan yang Nabi lalui, kita takkan tempuh yang sama. Kenapa? Sebab Nabi memiliki kedudukan darjat yang terlalu istimewa. Maka ujian untuk Nabi juga takkan sama macam kita, betul? Mungkin Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan pasangan, Allah uji kita dengan anak-anak, Allah uji kita dengan rezeki. Tapi Nabi bukan itu ujian Nabi. Yang Nabi lalui lebih besar ujian itu. Sebab Nabi dalam hidupnya bukan fikir tentang makan minum dia. Nabi dalam hidupnya bukan fikir tentang anak isterinya sahaja. Nabi dalam hidupnya bukan sahaja fikir tentang harta, rumah, pakaian, tempat tinggal. Bukan sahaja tentang kenderaan, tapi yang Nabi fikir beban paling besar, Nabi fikir tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pernah bahawa Allah tinggalkan Nabi, ujian demi ujian sebelum Allah beri Isra Mi'raj, sehingga Nabi rasa Allah jauh dengan Nabi. Nabi rasa Allah tinggalkan Nabi. Nabi rasa Allah tak sayang dengan Nabi. Bayangkan tuan-tuan, para ulama sirah menyebut, sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj, sekurang-kurangnya 4 ujian besar yang Nabi lalui. Sebab itu dalam peristiwa Isra Mi'raj dipanggil tahun Ammul Huzni, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merasakan Allah uji, Allah beri beban pada Nabi, Nabi pernah rasa terpukul. Sehingga Nabi rasa seolah-olah Allah dah tak sayang Nabi. Sehingga Allah ingatkan Nabi dalam surah Wad-Duha. Surah Wad-Duha yang kita hanya faham apa tuan-tuan tentang masa. Tak, bukan sekadar masa. Yang kita faham ibu ayah apa dia? Wad-Duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam yang pekat. Bukan tuan-tuan. Ni ilmu balaghah. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tafsir Quran, tuan-tuan belajar ilmu usul qawaid fil Quran, tuan-tuan akan nampak. Ketika Allah sebut Wad-Duha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Apa kiasan Allah? Demi waktu engkau yang senang, wahai Muhammad. Demi waktu engkau bahagia, wahai Muhammad. Demi waktu engkau dalam keadaan lapang, gembira, wahai Muhammad. Dan meskipun demi waktu malam yang sempit, demi waktu malam yang gelap, demi waktu yang penuh ujian, demi waktu
penuh kesakitan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tak pernah tinggalkan kau, wahai Muhammad. Subhanallah. Aku tak pernah pun tinggalkan kau, wahai Muhammad. Engkau je yang rasa aku tinggalkan kau. Apa maksud Nabi? Apa maksud Allah dalam kisah ini? Begitulah sifat kita, tuan-tuan. Betul? Begitulah sifat kita. Tak kala Allah beri kita nikmat, Allah beri kita segala kebaikan, kita rasa Allah sayang kita. Tak kala Allah makbul doa kita, kita rasa Allah Ta'ala cinta kita. Tapi tak kala dalam hidup ni Allah uji kita, Allah beri beban dalam hidup kita, Allah beri musibah dalam hidup kita, kita rasa Allah tak sayang kita. Kita rasa Allah tak dekat dengan kita. Kita rasa Allah benci kita. Betul tak, tuan-tuan? Ini kita lalu. Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Innal insan khuliqa halu'am. Sifat manusia memang berbolak-balik. Idza massahu syarru jazu'am. Bila diuji, dia kata Allah tak sayang dia. Bila diuji, Allah tak cinta dia. Bila diuji, dia rasa Allah jauh daripada dia. Wa idza massahu khairul manu'a. Tapi bila diberi nikmat, dia rasa dia baik. Bila diberi nikmat, dia rasa dia soleh. Bila diberi nikmat, dia rasa Allah dekat dengan dia. Bukankah itu sifat manusia? Ya, Nabi juga lalui yang sama. Sebab Nabi manusia. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Ana abdullah wa rasuluhu. Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi lalui perjalanan ini. Sebab itu, ketika hadiah Isra' Mi'raj ini Allah beri pada Nabi, tuan-tuan, kita bukan sekadar nak lihat perjalanan itu, tapi lihat sebelum Nabi mendapat hadiah ini, apa yang Allah uji Nabi. Bila orang bertanya pada saya, Ustaz, what is the exactly time? Apakah tarikh atau waktu yang betul-betul tepat berlaku Isra' Mi'raj? Jawapannya, wallahu a'lam. Allah je yang lebih tahu. Tetapi bila kita tengok di dalam kitab-kitab sirah, seperti kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, kita tengok dalam kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Ali Ramadan Al-Buti, kita tengok di dalam kitab Sirah Imam Ibn Katsir Bidayah wa Nihayah. Buka dalam kitab-kitab sirah ini, mereka mengatakan ulama berselisih pandangan. Kita sebutnya sebagai ilmu bagi untuk malam ini. Pertama, Al-Imam Jarir At-Tabari, dengan tafsir At-Tabari, Imam Jarir At-Tabari dia kata apa? Isra' Mi'raj ini berlaku pada hari pertama Nabi menerima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pandangan Jarir At-Tabari. Imam Jarir At-Tabari, Tuan Haji, bukan Imam Zuhair. Imam Jarir At-Tabari. Ini pandangan ulama besar, bukan pandangan saya. Tapi pandangan ini ditolak oleh jumhur ulama. Tuan-tuan lihat ulama-ulama besar di saat pandangan mereka ditolak, tak marah pun, betul? Tapi kita ni bukanlah ulama, bukanlah orang hebat. Bila pandangan kita tak diterima, Allah, kecil hati merajuk terus tak jumpa, tuan-tuan. Jarir At-Tabari dia tak kisah pun. Pandangan dia kata ketika Nabi terima Mi'raj, hari pertama Nabi jadi Rasul, umur 40 tahun, itulah Isra' wal Mi'raj. Ditolak pandangan ini. Pandangan yang kedua, Al-Imam Nawawi. Tuan-tuan pernah dengar nama? Pernah dengar nama kitab Hadis Arba'in An-Nawawi? Hadis 40 Imam Nawawi? Pernah dengar kitab Riyadhus Salihin? Pernah dengar nama kitab Al-Azkar? Ni Imam Nawawi, bukan calon-calon orang. Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahawa kisah Isra' Mi'raj berlaku pada tahun kelima Nabi jadi Rasul. Ini pandangan dia lah. Pandangan dia. Dan pandangan ini tidak disetujui oleh jumhur ulama. Datang pandangan yang ketiga, Al-Imam Al-Mansurfuri rahimahullah ta'ala, satu ulama dari India. Dia kata, kisah ini Isra' Mi'raj berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10. Pandangan ini hampir mirip kepada pandangan jumhur ulama. Jadi Ustaz, bila Ustaz berlaku? Jadi secara umumnya untuk kita faham, kisah Isra' wal Mi'raj ini secara tepatnya wallahu alam, tapi ulama mengangkat kisah ini berlaku pada 27 Rejab, 27 hari bulan Rejab, dan ia berlaku 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu je. Jelas? 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itulah kisah Isra' wal Mi'raj. Kenapa sebut begini Ustaz? Nak bagi faham.
Isra' Mi'raj ni hadiah dari Allah. Allah takkan bagi hadiah pada satu orang hamba. Allah takkan kabulkan doa saya, doa kita, melainkan setelah kita semua lalui ujian, tuan-tuan. Tuan-tuan haji, puan-puan haji sekalian. Nak tak bila kita angkat tangan, kita doa Allah kabul? Nak tak? Pasti nak. Nak tak ketika kita doa di tengah malam, Allah Ta'ala makbulkan hajat? Nak tak? Pasti nak. Nak tak ketika kita ada masalah, kita ngadu ke Allah, Allah selesaikan? Nak tak? Ya, semua orang nak. Dan itulah hakikat sebenar. Bagi satu orang hamba, apa yang dia nak adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu apabila dia mengadu pada Allah, Allah kabulkan. Betul? Memang ini sifat manusia. Sebagaimana ulama menyebut, in hunaka amrun kullu insan yatlubuhu bi fitratihi. Benda yang dicari oleh seluruh umat manusia. Yatlubuhu saghiru wal kabiru. Benda ni dicari oleh anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa. Yatlubuhu zakaru wal unsa. Benda ni dicari oleh orang lelaki maupun orang wanita. Yatlubuhu mu'minun au kafirun. Dicari oleh orang beriman ataupun orang kafir. Apa benda yang kita cari? Kebahagiaan. Semua orang cari kebahagiaan. Salah satu bentuk kebahagiaan bila kita doa, angkat tangan berdoa, Allah kabulkan. Ketika Nabi diberikan hadiah, sebelum Allah beri Nabi hadiah, Allah Nabi bertubi-tubi. Apa ujian yang Nabi SAW lalui, tuan-tuan? 4 ujian. Tuan-tuan kena ingat kisah ni, Nabi tak diberikan Isra' Mi'raj, melainkan 4 ujian Allah bagi dulu. Ketika kita minta, Allah Ta'ala terima apa yang kita minta, Allah kabulkan apa yang kita doa. Ingatlah, pintu pertama yang wajib kita lalui adalah ujian. Ni kena faham. Sebab saya menguruskan banyak program-program di peringkat organisasi, kerajaan dan sebagainya. Saya buat program motivasi, sasiah pembangunan, modal insan. Saya jumpa ramai orang tertekan dalam hidup dia. Saya salah seorang guru yang mengajar dalam penjara, tuan-tuan. Saya berhadapan dengan banduan dan sebagainya. Saya jumpa dengan orang yang umur 14 tahun pergi haji, tunaikan haji umur 14 tahun. Tapi umur 16 tahun bunuh mak dia sendiri, tuan-tuan. Sekarang umur dia 23, 24 tahun. Saya berhadapan dengan mereka. Bila saya lihat, ya, tak ada siapa pun tahu dalam Isra' perjalanan hidupnya, tak ada siapa pun yang tahu apa penghujungnya, betul? Kita tak tahu macam mana pengakhiran hidup kita, baik atau tidak, betul? Sebab itu Nabi SAW bekalkan kita dengan doa. Saya sendiri pun yang ceramah pagi, petang, siang, malam, belum tahu akhir saya nanti, betul? Tapi Nabi bekalkan kita dengan doa. Tuan Imam kita sebutkan tadi, apa doa yang Nabi bekalkan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta pada Allah. Kita belum tentu. Kita yang pakai ridak, pakai serban, kita pakai jubah, belum tentu lagi kita mati dalam keadaan saleh, betul? Belum tentu kita mati dalam keadaan mukmin, betul? Allah punya kuasa. Tapi tugas kita apa, tuan-tuan? Mohon bergantung pada Allah. Ini yang ditunjukkan dalam Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Kenapa saya sebut begini? Nanti kita lihat. Sepanjang perjalanan hidup saya, kita semua, tuan-tuan, ibu, ayah, kita nak jadi apa sebenarnya? Watak apa yang kita kena bawa sebenarnya? Dan watak itu sebenarnya Allah telah tuliskan dalam Quran. Allah dah sebut dalam Quran. Watak ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sehingga dia berjaya menjadi manusia terbaik, menjadi Sayyidul Anbiya minar Rasul, menjadi manusia yang paling dicintai, yang paling dekat dengan Allah, paling tinggi kedudukannya berbanding Nabi-Nabi dan Rasul lain. Apa sifat Nabi Muhammad yang Nabi tunjuk? Nanti kita sebutkan. 4 ujian bertubi-tubi untuk Rasulullah. Pada tahun ke-7 kenabian SAW, umur Nabi 47 tahun. Kita tahu dalam proses Nabi di Mekah 13 tahun bukan mudah. Tuan-tuan nak tahu mudah atau tidak? Tuan-tuan tahu Quran, betul? Dalam Quran ada berapa juzuk? 30. Ada kata 40? Dalam Quran ada berapa surah? Surah 14. Tuan-tuan nak tahu 114 surah dalam Quran. Nak tahu betapa bebannya Nabi di Mekah sebelum hijrah. Daripada 114 surah, 86 surah diturunkan di Mekah. Nak pujuk Nabi, nak kuatkan hati Nabi, nak kukuhkan jiwa Nabi, supaya Nabi sabar, Nabi redha, Nabi tabah dengan ujian-ujian dakwah. Di Mekah tak ada peperangan. Di Mekah tak ada peperangan, belum ada lagi syiar peperangan. Di Mekah kesabaran yang dituntut oleh Allah untuk lihat orang beriman benar tak dia yakin Allah itu berkuasa. Orang beriman dituntut untuk yakin benarkah Allah itu adalah Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Di sini prosesnya yang Nabi lalui. Dan kita tahu
13 tahun inilah yang besar dalam proses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai ribuan yang beriman dengan Nabi di Mekah. 86 surah turun di Mekah berbanding 114 surah. 80% Quran disempurnakan di Mekah, tapi yang beriman tak sampai 1000 orang, tuan-tuan. Ratusan orang saja beriman di Mekah waktu itu. Apa yang Nabi lalui dalam proses dakwah ini? Ujian demi ujian. Ujian zahir dan ujian batin Nabi SAW. Bila Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan orang-orang yang mengingkari Nabi, yang menolak Nabi, bila mereka tak tahan melihat Nabi terus berdakwah, mereka cuba sakitkan hati Nabi. Mereka tangkap sahabat-sahabat yang keturunan hamba. Mereka tangkap sahabat-sahabat yang miskin. Mereka dera depan mata Nabi. Kisah Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Macam mana Ammar anak umur 14 tahun, Sumayyah dan suaminya suaminya Yasir ditangkap, dipukul, diikat di pokok, dibakar hidup-hidup. Nabi lihat peristiwa itu, tapi Nabi boleh tolong tak? Nabi tak boleh tolong. Ammar bin Yasir dipukul, dipijak, dihanyak kepalanya, ditanam dalam padang pasir, tinggalkan kepala. Ammar bin Yasir tengok bapaknya Yasir diikat di batang kayu, lihat maknya Sumayyah diikat di pokok kayu. Ketika itu Ammar bin Yasir melihat macam mana Abu Jahal, Abu Lahab belasah rotan mak dan ayah dia. Paling tidak tahan Ammar bin Yasir melihat macam mana bapaknya Yasir radhiyallahu anhu, Abu Lahab, Abu Jahal ambil api, bakar daripada bawah kaki, naik dilayurkan sampai ke kemaluan. Dibiarkan api di bawah dada, dinaikkan sampai di bawah mata. Ammar bin Yasir riwayatkan hadis ini, dia kata, aku lihat bagaimana menggelegak mata bapa aku dibakar oleh Abu Jahal. Subhanallah. Nabi nampak tak? Nabi nampak. Nabi tak boleh buat apa. Nabi lihat macam mana Ammar bin Yasir nangis. Allah, Allah, Allah. Ammar bin Yasir tengok bapa dia dah mati, tengok mak dia pula. Abu Lahab ambil kayu tajam, tak puas hati, pukul demi pukulan, belasah satu demi satu, masih lagi bertahan dengan agama Allah. Abu Lahab ambil kayu tajam, letakkan di bawah kemaluan, ditancapkan tembus sampai ke ubun-ubun Sumayyah radhiyallahu anha. Ini dihadapi oleh Nabi di Mekah. Nabi tengok, Nabi nangis. Nabi boleh sebut, abshir ya Ammar, abshir, gembiralah. Apa kejadiannya gembira, tuan-tuan? Bapa mati, mak mati. Gembiralah wahai Ammar bin Yasir, seluruh keluargamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi lihat, tuan-tuan. Nabi lihat, tapi Nabi tak boleh buat apa. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, bila dia tak tahan tengok Nabi, Nabi terus dengan dakwah, Nabi terus dengan mengajak kepada kebenaran. Tahun ke-7 berlakulah peristiwa Al-Hisar Al-Iqtisadi, peristiwa pemulauan besar-besaran ke atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kita tahu dalam kalangan Bani Quraisy, masyarakat orang Quraisy jahiliyah, ada dua bani yang besar, Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Ketika Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan tak boleh halang Nabi, tak boleh nak sentuh Nabi, mereka buat pemulauan. Mereka panggil seluruh kabilah-kabilah Bani Quraisy, memulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, keluarkan daripada Mekah. 3 tahun berturut-turut perjanjian zalim ini dibuat, ditandatangani dan dipersetujui seluruh masyarakat musyrikin jahiliyah, pulaukan keluarga Nabi, sahabat yang beriman dan orang-orang yang bersimpati dengan Muhammad SAW. 3 tahun tidak ada urusan jual beli. 3 tahun tidak boleh berinteraksi dengan orang luar. 3 tahun tidak ada bantuan dan sumbangan makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, pada tahun pertama kami mampu sabar. Kami masih ada bekalan makanan. Setiap kali orang Islam keluar daripada perkampungan Bani Hashim, jumpa dengan peniaga-peniaga di kalangan orang Quraisy, Abu Lahab akan kata apa? Ya ma'syarat tujar, ya ma'syarat tujar. Wahai peniaga-peniaga Quraisy, jangan berniaga dengan orang Muhammad. Kalau nak berniaga juga, naikkan 30 kali ganda harga barang yang jualan. Sahabat balik dan kadang tidak ada apa-apa. Setahun pertama Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kami mampu bertahan, kami mampu bersabar, kami berpuasa, kami bergili-gili makan dan minum. Tapi bila tahun kedua kami tak mampu. Dalam peristiwa Al-Hisar Al-Iqtisadi, kami tak mampu bertahan pada tahun kedua. Ada sahabat kami dah pecah-pecah bibir lidah mereka. Bila kami hanya mampu makan daun-daun dan ranting-ranting kering, kami hanya mampu mengambil kulit-kulit daripada pohon-pohon kayu untuk jadikan makanan dan minuman kami. Subhanallah. Pernah satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ketika aku membuang air kecil di waktu malam, tak ada apa yang nak keluar daripada perutku. Tidak ada apa yang air yang keluar daripada kemaluanku, melainkan darah sahaja. Subhanallah. Dan pernah satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas
Ketika satu malam kami begitu lapar, tapi waktu malam itu aku sakit perut dan aku keluar untuk membuang air kecil. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Boleh tengok dalam kitab Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ketika aku membuang air kecil, lalu aku dengar air kecil aku ni jatuh di atas benda yang keras. Dia buang air jatuh di atas benda yang keras. Setelah aku selesai buang air, aku bersihkan diriku, aku tengok apakah benda yang tempat yang aku kencing sebentar tadi. Rupa-rupanya aku telah kencing di atas cebisan kulit unta. Disebabkan aku terlalu lapar, bekas kencingan aku tadi aku ambil, aku basuh, aku samak dan aku rebus dan kami makan sama-sama. Subhanallah. Ini peristiwa tahun ke-7 hingga tahun ke-10 kenabian. Nabi diuji peristiwa pemulauan besar-besaran. Allahumma salli wa sallim. Tuan-tuan, kita pernah lalui? Tak pernah. Nabi tak tahu yang Nabi akan di-Isra'. Nabi tak tahu pun Nabi akan di-Mi'raj. Macam kenapa kita sebut tak tahu? Para malaikat pun tak tahu. Dalam kisah Nabi di-Mi'rajkan daripada Baitul Maqdis. Selesai Nabi mengikat burak di tiang Masjid Nabawi, di tiang Masjid Baitul Maqdis atau di pokok berdekatan Masjid Baitul Maqdis. Ketika Nabi diangkat, di-Mi'rajkan bersama-sama dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Kenapa saya kata malaikat pun tak tahu? Ketika Nabi sampai ke langit pertama, apa malaikat penjaga langit pertama tanya? Jibril dia tak pakai pakaian dia sebagai Jibril. Dia berubah jadi manusia, dia pimpin Rasulullah naik langit pertama. Malaikat penjaga langit tanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana Jibril." Penjaga langit pertama kata, "Jibril?" "Naam." "Wa man ma'ak?" Siapa sebelah kau? "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Wa qad ursila ilaik?" Apakah Muhammad telah dipanggil oleh Allah? "Naam, laqad ursila ilaik." Ya, Muhammad telah dipanggil oleh Allah. Buka pintu langit. Nak beritahu, malaikat pun tak tahu kisah ini. Malaikat pun terkejut yang Allah jemput Nabi SAW. Apatah Nabi betul? Nabi lagi tak tahu kisah ini akan berlaku. Tapi ujian pertama di pulau, sahabat ada yang mati dalam keadaan kesakitan, kelaparan, kebuluran. Nabi ingatkan ujian pertama selesai. Tidak. Nabi ikhtiar sebagai manusia, sebagai hamba. Bila Allah uji, bukan bermaksud kita hanya tada, reda, berserah saja. Allah suruh kita ikhtiar. Allah suruh kita gunakan kemampuan sebagai hamba, cari jalan keluar. Sekadar kemampuan sebagai hamba, cari jalan keluar. Ketika setelah di pulau, Nabi keluar dari Mekah, bawa Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke kota Taif. Kisah ni tuan-tuan maklum Inilah peristiwa dia. Nabi sampai di Taif. Kenapa tuan-tuan Nabi pergi Taif? Tuan-tuan dalam riwayat sirah sebut, Taif bukan tempat yang asing bagi Nabi SAW. Tuan-tuan ingat lagi tak dalam peristiwa Nabi dibelah dada umur 5 tahun? Ingat lagi? Nabi Jibril datang belah dada umur 5 tahun, dibersihkan hatinya. Tuan-tuan, peristiwa tu bukan berlaku kat Mekah. Peristiwa tu bukan berlaku dekat Madinah. Peristiwa tu berlaku dekat perkampungan Bani Sa'adah. Perkampungan Bani Sa'adah kat mana Ustaz? Berhampiran dengan kota Taif. Daripada kecil orang Taif dah tahu dah siapa tu Muhammad. Dah kenal siapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Mudrikah. Orang kenal siapa Muhammad. Tapi ketika Nabi sampai Taif, rupanya Abu Sufyan dah mendahului Rasulullah. Abu Sufyan dah jumpa dengan kepala pemimpin di Taif, namanya Abdul Yalail ibnu Kulal. Abu Sufyan kata, "Wahai ibnu Yalail ibnu Kulal, kalau engkau biarkan Muhammad datang ke Taif, Taif akan jahanam. Muhammad datang ke Taif untuk rosakkan agama nenek moyang kita. Wahai ibnu Yalail ibnu Kulail, tolong kalau Muhammad datang ke Taif, sambutlah dengan kekerasan. Kalau mampu bunuh, bunuhlah Muhammad." Subhanallah. Nabi pergi Taif, ingat orang Taif terima. Ujian kedua, Allah uji Nabi. Nabi sampai di Taif disambut dengan batu. Nabi balik dengan darah. Nabi balik dengan luka. Allah tak bagi hadiah lagi tuan-tuan. Nabi sabar tak? Nabi redha tak? Nabi sebut, "Ana radin ya Rabb." Aku redha wahai Allah. Kalau beginilah ujian untuk aku redha ya Allah. Tapi ya Allah, aku tak redha. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku redha diuji.
Aku redha kena baling batu. Aku redha dihina. Aku redha dikeji. Tapi aku tak redha, ya Allah, kalau ada satu orang umat aku yang masuk neraka jahanam. Itu yang aku tak redha, wahai Allah. Ya Allah, ke mana lagi aku nak pergi selepas di Taif ini? Apakah Engkau akan kembalikan aku ke Mekah yang akan membunuh aku? Atau Engkau akan hijrahkan aku ke tempat yang aku sendiri pun tidak tahu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik dari Taif. Tuan-tuan ingat Nabi keluar suka-suka, balik suka-suka tak, tuan-tuan? Nabi nak masuk Mekah tak boleh. Kalau Nabi masuk Mekah ditangkap, bunuh jawapannya. Tapi ada satu orang lelaki, dia orang bukan Islam, tapi dia simpati dengan Nabi, namanya Mut'im bin Adi. Dia orang kaya, dia orang hebat. Dia kata apa? Wahai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, demi diriku dan ubun-ubunku, aku menjadikan Muhammad sebagai perlindungan untuk diriku. Tapi sayang, Mut'im bin Adi walaupun dibantu Rasulullah masuk balik dari Taif ke Mekah, Mut'im bin Adi tak masuk Islam. Balik ke Mekah, Nabi ingat dah selesai. Tak. Allah uji. Ramadan, wafatnya Khadijah. Ini ujian lagi. Wafat Khadijah. Khadijah lah orang terbaik yang Nabi ada. Siapa ibu perempuan yang meyakini beriman dengan Nabi sebagai Rasul kalau bukan Khadijah? Siapa orang yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk agama Nabi kalau bukan Khadijah? Siapa perempuan yang bawa makanan ketika Nabi beruzlah di Gua Hira, naik 1,600 anak tangga, turun naik hantar makanan, kalau bukan Khadijah? Bila Khadijah wafat saja, hilang separuh nyawa Nabi SAW. Ingat ujian ini dah selesai? Tidak. Ujian keempat, 2 bulan setelah wafatnya Khadijah, Allah matikan Abu Talib. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi manusia terbaik, manusia teragung, manusia paling bersih, manusia yang tak buat salah, manusia yang paling sifat hamba je dengan Allah. Tapi lihat bila Allah sayang Rasul, Allah sayang Nabi, ujian bertubi-tubi untuk Nabi SAW. Subhanallah. Ujian keempat bagi Nabi. 2 ujian pertama pemulauan dan ujian dibaling batu di Taif, itu ujian bersifat zahir, Nabi boleh bertahan, Nabi boleh sabar. Tapi bila wafat Abu Talib, ini ujian bersifat batiniyah, ujian bersifat hati, jiwa Nabi diuji Allah. 2 bulan selepas wafat Khadijah, mati Abu Talib. Nabi redha Abu Talib mati, tuan-tuan. Nabi tahu, Nabi faham semua orang pasti mati. Tapi yang Nabi sedih matinya Abu Talib dalam keadaan tidak beriman. Tuan-tuan, Ustaz, betul ke Nabi Abu Talib mati tak beriman? Ya. Kat mana Ustaz? Buka surah At-Taubah ayat 113. Itulah dia punya bukti. Bukan kita nak merendahkan Abu Talib, ya, tapi nak beritahu ni hakikat. Nabi sendiri pun tak boleh Islamkan sesiapa, apatah lagi kita. Jangan sedih, tuan-tuan. Jangan sedih pengurusi, jangan bersedih tuan imam. Ketika kita ajak orang pergi solat, dia tak datang, jangan sedih. Yang gerakkan dia untuk datang solat siapa? Allah, bukan kita. Jangan sedih Pak Ustaz, kalau kita ceramah tak ada orang nak dengar, jangan sedih. Yang bagi dia kekuatan untuk datang, hadir dan dengar tu siapa? Allah, bukan kita. Allah uji hati Nabi. Matikan Abu Talib kerana tidak beriman. Nabi doa dekat jenazah Abu Talib, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, ampunkan dia, wahai Allah, ampunkan dia. Allah turunkan, hantar Jibril bawa surah At-Taubah ayat 113. Apa Jibril kata? Allah sampaikan ini untukmu, wahai Muhammad. Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli kurban. Nangis Nabi. Wahai Muhammad, tidak dibenarkan untuk kalian, wahai para nabi dan orang beriman, memohon keampunan di atas kematian orang-orang yang musyrik kepada Allah, walaupun yang mati itu ahli keluarga engkau sendiri, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan keempat. 4 ujian bertubi-tubi ini barulah Allah hadiahkan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lihat pada ayat ini, Maha suci aku yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini Allah tak gunakan kalimah Muhammad, Allah tak gunakan kalimah Rasul aku, Allah tak gunakan kalimah Nabi aku. Tapi pada ayat ini Allah gunakan satu kemuncak manusia yang Allah suka, gelaran yang paling Allah suka pada diri kita, tuan-tuan. Ketika Allah sayang kita, Allah nak masukkan kita dalam syurga, Allah nak terima taubat kita, Allah tak panggil kita dengan gelaran yang lain, melainkan Allah akan panggil kita dengan kalimah hamba. Wahai hamba-Ku, wahai hamba-Ku. Ketika Allah sebut Nabi, Nabi sabar dengan ujian demi ujian, musibah demi musibah. Allah angkat makam Nabi, bukan jadi Nabi, bukan sekadar jadi Rasul, tapi makam kedudukan tertinggi bila Nabi dipanggil dengan kalimah hamba Allah. Asra bi'abdihi. Ulama tafsir kupas, sepatutnya ayat ini jelas Allah sebut subhanalladzi asra binabi, nabi aku, ataupun subhanalladzi asra bi rasuli, rasul aku. Tapi ketika Allah sebut kemuncak kesabaran Nabi, Allah kagum dengan redha Nabi, Allah Ta'ala rasa takjub dengan sabar, dengan sifat syukur Nabi. Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba aku. Apa yang kita faham daripada Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan? Kita akan melalui Isra' yang berbeza-beza dalam hidup ini, betul? Dan bagaimana untuk kita di-mi'rajkan oleh Allah, dinaikkan kedudukan oleh Allah? Kuncinya, syaratnya, ketika kita melalui sebarang ujian dalam hidup ini, jadilah hamba yang terbaik. Lihat ketika Allah sebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, hamba-Ku masuklah, wadkhuli jannati, wahai hamba-Ku masuklah. Masuk mana? Masuk syurga aku. Ketika Allah sebut aku nak terima taubat mereka, aku nak maafkan salah mereka, Allah sebut kita dengan hamba. Lihat surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-Ku yang banyak buat dosa, wahai hamba-Ku yang banyak buat salah, wahai hamba-Ku yang banyak buat maksiat, baliklah jadi hamba. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan malam ini, kita keluar dari Masjid Bukit Pasir malam ini, kita semua keluar jadi hamba Allah. Sifat hamba, tuan-tuan, bagaimana? Saya nak tanya tuan-tuan, hamba dimiliki atau memiliki? Dimiliki. Hamba kedudukannya tinggi atau rendah? Rendah. Hamba nampak mulia atau nampak hina? Hina. Hamba sombong ke tunduk? Tunduk. Hamba bersangka baik ke bersangka buruk? Bersangka baik. Itu hamba. Keluar daripada masjid ini. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Jalan sebagai hamba Allah. Kita tengok semua orang bersangka baik dan sentiasa sebut sebagaimana Hasan Al-Basri sebut, bagaimanakah sifat hamba itu? Hamba itu apabila dia melihat orang lain jauh lebih baik berbanding dirinya. Itulah sifat hamba. Hamba itu sentiasa tidak ada hasad dan dengki dan buruk sangka dalam jiwanya, melainkan sentiasa melihat orang lain lebih sempurna berbanding dirinya. Hamba itu bagaimana sifatnya? Sentiasa cuba menanggalkan diri daripada kecintaan dunia dan cuba meletakkan Allah dan Rasul sebagai matlamat kehidupannya. Itulah hamba. Sebab itu, tuan-tuan,
Ketika Isra wal Mi'raj kita bangkitkan pada malam ini. Bukan sekadar perjalanan, bukan sekadar nak cerita apa yang Nabi nampak, bukan sekadar apa yang Nabi lihat dalam syurga, dalam neraka, bukan. Tapi ibrah di sebalik kisah ini. Setiap orang yang nak diberikan hadiah oleh Allah wajib melalui ujian. Setiap orang yang melalui ujian dan musibah dari Allah wajib menunjukkan sifat hamba dengan cara apa? Tunduk, syukur, tawaduk, sabar dengan Allah SWT. Allah akan angkat kedudukan kita semua. Amin ya Allah. Allah Ta'ala akan balas sesuai dengan kesabaran kita. Amin ya Allah. Tuan-tuan, dalam hidup ni, kalau tuan-tuan pernah kita rasa tak ada orang hargai kita, kalau dalam hidup ni pernah kita rasa tak ada orang yang suka kita, mungkin dalam hidup ni kita pernah rasa orang tak sayang kita, orang tak berterima kasih dengan kita, orang tak menghargai kita, orang tak pernah puji kita, tak apa tuan-tuan. Hidup kita ni nak cari penghargaan siapa? Allah. Kita nak cari pujian siapa? Allah. Kita nak cari kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Idhad fid dunya yuhibbukallah. Tinggalkan dunia, tinggalkan manusia, engkau akan dicinta Allah. Wazhad fi ma 'indan nas. Tinggalkan apa yang dicintai oleh manusia, engkau akan dicintai oleh manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan kisah Isra wal Mi'raj membawa seluruh yang hadir, seluruh keturunan, zuriat keturunan kita jadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang indah semua daripada Allah. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Insya-Allah 23 saya akan terbang ke Kota Mekah Al-Mukarramah. Saya bawa doa tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan semua yang pernah hadir kuliah saya, semua yang sudi dengar tazkirah saya, ceramah saya, mudah-mudahan Allah pilih nama-nama tuan-tuan kita semua untuk menunaikan haji dan umrah berkali-kali dalam hidup ini. Amin insya-Allah. Saya ditugaskan untuk membawa jemaah dan saya baru balik ni, kita akan terbang kembali. Doakan sihat walafiat, doakan selamat pergi dan balik, dan mudah-mudahan semua jemaah akan mendapat umrah makbulah, umrah mabrurah. Amin. Amin insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa. Terima kasih kepada imam-imam. Terima kasih tuan-tuan haji sekalian. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi di dunia. Kalau tak ada rezeki di dunia, mudah-mudahan kita berteman, kita bertamu, kita berjiran di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batina batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rahmataka arju, fala takilna ila anfusina tarfat 'ain, wa aslih lana syu'unana kullahu, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami, Kau tetap teguhkan hati kami di atas landasan agamamu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami, Kau tetap teguhkan cinta dan taat setia kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat dan bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan diri kami dengan ujian-ujian yang kami lalui sendirian ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan diri kami sendirian ya Allah, walaupun sekelip mata ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup dan mati kami, seluruh ikhtiar, usaha dan tawakal kami hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana innana آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah tuan-tuan, ada rezeki kita jumpa lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى